السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وما والاه في مبدأ كل أمر منتهى ولا إله إلا الله الحي القيوم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أما بعد. Yang dimuliakan dan dikasihi Al-Fadil Ustaz Khairul Amilin, Tuan Bilal, sedang pendengar pencinta ilmu yang dikasihi dan dihormati sekalian. InsyaAllah pada malam ini pertama-tama sekali kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita dapat teruskan kuliah kita pengajian hadis kitab Targhib dan Tarhib untuk minggu yang terakhir sebelum kita sambut Ramadan. Malam ini malam yang ke-24 Syaban dan malam terakhir kuliah kita, kerana minggu depan 30 hari Sabtu minggu hadapan 30 Syaban. Sebelum itu hari Jumaat 29 Syaban kita tengok anak bulan lah. 1 April 29 Syaban hari Jumaat kita tengok anak bulan, dan akan tunggu pengisytiharan daripada penyimpan besar Maharaja mengisytiharkan permulaan hari 1 Ramadan itu sama ada hari Sabtu keesokan ataupun hari Ahad. Mengikut takwim lah. Sebab takwim tu dia siap awal lagi. Kemungkinan hari Sabtu tu 30 Syaban. Jadi kita akan sambut tahun ni 1 Ramadan itu pada hari Ahad. Jadi hari Sabtu minggu hadapan itu kita kemungkinan kita akan awal dengan sembahyang tarawih lah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan, pengajian kitab kita bahagian puasa dalam kitab Targhib, ringkasan kitab Targhib itu minggu lepasnya kita telah habis lah kan, akhirnya iktikaf. Jadi malam ni tak ada lah dalam kitab tu kan, tak ada dalam kitab tu. InsyaAllah habis raya kita sambung untuk taharah lah permulaan habis lepas ni berkenaan dengan keutamaan menuntut ilmu. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kalau kita sambung selepas puasa, selepas raya ni, selepas puasa lah, selepas raya kita mulai dengan bahagian ibadat, dimulai dengan perbahasan bersuci taharah, insyaAllah. Jadi malam terakhir ini kita ulang kaji, kita ingat memperingati untuk amal Ramadan seminggu lagi lah. Kita akan sambut Ramadannya seminggu lagi. Hari Ahad minggu hadapan, hari Sabtu tu ngelah lah 30 Syaban. Malam tu raya, sebab kita puasa lah. Itu semai terawih. Malam Ahad tu kita akan sama-sama berterawih untuk 1 Ramadan, itu pada hari Ahad 3 April. Jadi malam ni penutup masih lagi kita ulang kaji hadis berkenaan dengan keutamaan Ramadan. Antara hadis baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, "Inna hadha ash-shahra," qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin man hurimaha faqad hurima bil khair kulluh wa la yuhramu khairuha illa mahrum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Antara sabda Nabi SAW, "Inna hadha syahr," sesungguhnya bulan Ramadan ni, "qad hadarakum." Nabi bersabda ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi kita ambil Ramadan ni minggu depan, insya-Allah dekat tu kan, minta panjang umur murah rezeki, kita sempat dengan bulan Ramadan. Maka Nabi bersabda sesungguhnya bulan Ramadan telah hadir mendatangi kamu, wa fihi, dan pada bulan Ramadan itu ada satu malam, lailah, satu malam khairum min alfi syahr, yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Itu panggil malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang diharamkan ataupun yang terhalang dengan kemuliaan bulan Lailatul Qadar tu, satu malam itu, maka sesungguhnya dia telah terharam untuk mendapat kebajikan secara keseluruhannya. Jadi mulianya malam itu, Lailatul Qadar.
Dan tiada seseorang yang terhalang untuk mendapat kebajikan ataupun kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu kecuali seseorang yang telah ditentukan oleh Allah sebagai orang yang mahrum, orang yang rugilah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, insya-Allah kita akan sambut bulan Ramadan dan nekatlah berdoalah ke hadrat Allah SWT untuk kita cari malam itu Lailatul Qadar. Dan benarnya mudah ya. Benar mudah ya. Iaitu kita hidupkan tiap-tiap malam itu paling tidak dengan solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Kita sebut dah dulu. Jadi minggu hadapan awal kita berterawih kan, tidak puasa lagi hari Sabtu tu, cuma kita berterawih, maka hadirlah untuk solat isyak berjemaah. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, barang siapa yang solat isyak berjemaah ditulis baginya dalam buku catatan amal tu seumpama dia telah solat bangun malam dengan separuh malam. Dan kita sahur hari Ahad tu, pagi Ahad tu kita akan sahur, bangun sahur, kemudian selesai sahur solatlah subuh berjemaah di masjid kita ni. Dan dijanjikan oleh Nabi SAW, barang siapa dalam hadis sahih, barang siapa yang solat subuh berjemaah maka dia mendapatkan, akan ditulis baginya pahala seumpama dia bangun malam itu dengan sepanjang malam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, azamlah pada tahun ini kan, dua waktu tu untuk solat berjemaah pada malam, tiap-tiap malam Ramadan tu jangan tercicir. Isyak berjemaah dan berterawih. Nanti kita akan sebut di akhir kuliah kita ni bagaimana sunnah Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan. Kita akhiri dengan sedikit perkongsian bagaimana perjalanan kekasih kita baginda Rasulullah SAW dalam mengisi hari-hari dan malam-malam sepanjang bulan Ramadan, yang mudah-mudahan menjadi contoh kepada kita. Baik, hadis yang kedua, dua hadis yang lain ini insya-Allah. Nabi bersabda SAW, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Kelebihan bulan Ramadan kita akan sambut seminggu lagi ni, insya-Allah. Satu ilmu, satu dalam kita nak sambut amal Ramadan ni dari segi persiapan ilmu. Tapi yang yakin amal-amal pok kita ni dari segi teori dia tahu dah, kan? Banyak ustaz mengajar dalam TV, dalam YouTube kau apa sekali, tapi maksud tengokkan itu biar tolong kiri apa kita tu kan. Jadi tak ada kesungguhan dan tidak ada kemahuan kan. Jadi harap kiranya dengan sedikit pengetahuan kita ni, maklumat-maklumat menggagahkan kita, merangsang kita ni untuk mencontohi apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dalam menerangkan tentang kelebihan bulan Ramadan. Jadi Nabi bersabda SAW dalam hadis yang lain, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Apabila munculnya malam yang pertama daripada bulan Ramadan ni, malam yang pertama lah, itu kita malam Ahad lah. Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, apabila adalah malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Jadi kita tahun ni ialah malam Ahad lah. Hari Sabtu tu 30 Syaban, malam pertama tu malam Ahad, 1 Ramadan. Maka Nabi bersabda SAW, "Suffidatis syayatin." Maka segala syaitan-syaitan, jin-jin jahat tu untuk menyesatkan manusia tu suffidat. Suffidat artinya dibelenggu, dipenjara dan dikurung. Ada 3 pandangan ulama suffidatis syayatin ni berdasarkan sabda Nabi SAW. Syaitan itu dibelenggu, dipenjara dan dirantai, tidak boleh mengganggu dan menyesak, tidak boleh membisikkan kejahatan kepada manusia, itu dikurung. Ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, secara hakiki semua syaitan-syaitan jahat, iblis dengan segala kuncu-kuncunya itu telah dirantai, dikurung. Tak ada kaitan dengan kejahatan manusia tu kan. Manusia buat maksiat di bulan Ramadan tu tak boleh nak kata dengan kejahatan syaitan ataupun gangguan, bisikan, tipu daya syaitan, iblis dengan segala kuncu-kuncu dia tu. Tinggal lagi kalau dipersoal kenapa berlaku, masih lagi berlaku kemungkaran, maksiat nafsu. Nafsu. Sebab kita ada 2 musuh yang cuba merangsang kita kejahatan. Satunya nafsu dalam, musuh dalamnya. Syaitan itu musuh luar dia. Dan juga ialah walaupun syaitan yang dibelenggu tu syaitan dalam bentuk jin, makhluk halus ghaib yang tidak dapat dilihat, tapi syaitan dalam bentuk manusia tu ada pada keping kita tu. Tak puasa lah lepas nak puasa ni dia makan kelajina ke apa tu. Jadi ada suara-suara syaitan juga tu. Syaitan manusia kan, syaitan bisikan syaitan. Semua bisikan-bisikan syaitan ke bisikan manusia yang untuk wak kecik kita tak puasa atau benda maksiat tu, itu dia panggil musuh luar dia. Cuma musuh dalam yang wak payah kita nak sesat ke,
ialah nafsu. Cuma musuh-musuh luar ni, orang ko syaitan ko siapa sekali, suasana tu kan, suasana bi'ah itu neraca pertimbangannya ialah nafsu seseorang tu. Kalau nafsu seseorang itu baik, maka dia boleh, dia akan tak akan jadi pok turut lah kan? Kalau nafsu dia baik tu kan. Jadi kita hidup di zaman yang dibelenggu oleh nafsu. Jadi manusia hari ini telah dihambakan oleh nafsu. Nafsu akan mengarahkan dia kan? Tak usah semaya lah demo, tak usah puasa lah demo ke apa. Siapa dengan bisiklet iblis tu mula-mula. Jadi iblis tu orang yang sudah yang sudah ditawar oleh nafsu, dia lepas langit tu, bukan? Dia cari hak lebah-lebah lah. Hak jenis hak istiqamah lagi, duduk sejid tu apa sekali. Dia tipu hak tu lah. Jadi orang yang sudah termakan dengan nafsu, mula-mula dibisikkan oleh syaitan, maka orang yang syaitan ni lepas lah. Sebab dia sudah ditawar, dia sudah itu oleh nafsu. Jadi Ramadan puasa lah. Puasa Allah Ta'ala perwajibkan atas kerana keperluan kita untuk mendidik nafsu. Kita sebut dah dulu kan. Sebab kita hidup di zaman yang payah untuk kita menjaga nafsu, amaratun bisu. Sebab kalau mudah untuk kita menjadikan nafsu itu sebagai hamba, maka ramal masjid, ramal lah, tempat dengar ramal lah orang buat kebajikan ke apa sekali, tapi tak ada lah kan, kurang sebab nafsu, problem nafsu kan. Jadi kalau dipersoalkan kenapa berlaku kemungkaran lagi, maksudnya ramai orang tak puasa, ramai orang benda muka, berzina kau walaupun bulan Ramadan, judi kau apa sekali, walaupun Nabi sebut sufidati syaitan, syaitan dia belenggu, tapi ada lagi kejahatan itu dengan rangsangan nafsu. Dan nafsu apa payahnya, nafsu apa payah kita nak sesat tu, kita nak perubuh dia tu, puasa lah. Yang kedua, syaitan dalam bentuk jelmaan syaitan manzia ni, ia membisikkan kita, yang mengecek kita, supaya kita tidak istiqamah dalam melakukan kebajikan. Satu pandangan yang kedua, syaitan besar. Syaitan sufidat syaitan ni, syaitan yang dibelenggu ni, kata ulama kita, itu syaitan yang bertaraf tinggi-tinggi lah kan. Ada pun debek-debek berapa tu berkeliaran lagi, maka menasabah lah manusia hak tewas dengan syaitan tak di atas dengan syaitan berbesar lagi tu, pakak tinggi tu, ada debek-debek ni berkeleping dah tu, capai dengan nafsu lah tu. Pandangan yang ketiga, sufidati syaitan itu tidak makna hakiki dengan makna majaz. Nabi bagi satu kiasan lah kan, satu perumpamaan, seakan-akan syaitan itu dibelenggu, dia bebas, sama ada pembesar ke, syaitan gerik ataupun jawatan sederhana ke, debek ke apa, dia bebas untuk menyesatkan manusia. Tetapi kenapa bulan Ramadan itu dia dibelenggu, dia terkurun seakan-akan? Sebab apabila seseorang itu sungguh-sungguh puasa, dia boleh mendidik nafsu dia, otomatik dia boleh mengeluarkan nafsu itu duduk terpenjara luar, tidak akan masuk dalam tubuh dia. Sebab Nabi sebutkan, sesungguhnya syaitan akan masuk dalam tubuh anak Adam itu sebagaimana dia boleh masuk menjala sebagaimana perjalanan darah orang-orang itu. Maka Nabi sebut fadayyiqu, maka hendaklah kamu sekatlah, sepitkan perjalanan dia itu bil-ju' wal 'atash, dengan lapar dan dahaga. Sebab seseorang yang lapar dan dahaga, walaupun syaitan tu Nabi sebut dia di penjara tu seakan-akan ini bebas, tapi syaitan tidak boleh mengganggu seseorang yang benar-benar menghayati puasa, benar-benar menghidupkan puasa tu dalam puasa yang sebenar-benarnya. Itu dia tidak puasa, tidak dengan makna puasa dengan tidak makan tidak minum, tetapi segala anggota dia, mata dia jaga, tengok Quran kan? Tengok mata, tak tengok benda kosi, telinga tak dengar kosi, dengar alun-alun baca Al-Quran ataupun nasyid kan, untuk naik semangat sikit kan, tapi lama dengar Quran lah. Nasyid lagu-lagu kalau boleh tak lagu apa kan, membesarkan Allah SWT nasyid. Tapi kalau ditukar dengan Quran lagi baik kan? Mulut tak cakap kosi, hanya berzikir ya, membaca Al-Quran. Dia dua tu kan. Kalau kita tidak sibukkan dengan anggota kita dengan benda muka dan maksiat, disibukkan dengan redha Tuhan. Kalau tidak disibukkan dengan perkara yang datangkan redha Tuhan, ialah disibukkan kita tu dengan perkara muka kan? Dengan lagu kosi, mata tengok kosi, mulut cakap popek kosi kan? Mulut makan kosi, makan. Tapi kalau puasa tak makan lah tu perut kita tu kosong lah kan. Tapi
time buka tu lah. Time buka, datangnya dia anggota kaki kita itu, kita jaga tidak melakukan sesuatu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu maknanya walaupun syaitan bebas, mana Nabi sebut dibelenggu tu, tetapi seakan-akan dibelenggu, dia bebas. Tapi seorang yang sebenar-benar puasa tidak makan, tidak minum dan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa anggota, kan, mulut tak kesi, duduk berzikir, baca Quran, mata tengok kursi, telinga terdengar kursi, apa kan, makan pemakai ingat untuk menjaga ke mencapai hikmat puasa ni berlapar, kan. Mana dia boleh rasa kelaparan lagi, bukan kata kenyang membuta, apa nama ni, kenyang buta masa buka tu, tapi masih lagi mengekalkan kelaparan untuk mencerdaskan dia untuk mencari, menambahkan lagi amal bakti dia di sebelah malam. Tapi kalau kita makan semakin-makannya menjejaskan kualiti malam kita lah untuk ibadat, gitu. Itu tiga pahaman ulama sufidati syayatin. Kita boleh mula satu pandangan ulama dengan mana hakiki semua. Syaitan itu dimengudi kak di rata, tak boleh nak ganggu, tak boleh nak kata kejahatan manusia tu dengan bisikan jahat, syaitan-syaitan jenis raib tadi, bisikan-bisikan halus. Tapi berlaku kejahatan, ulama jawab kenapa berlaku kejahatan, sebab tadilah kerana ada lagi nafsu kita tu tak akan mati, nafsu kita tak akan belenggu dia, kita sendiri ya akan mengurus nafsu jahat kita tu, berlapar dia tu kekal, dengan mudah kita melakukan amal bakti kepada Allah SWT. Pandangan yang kedua, syaitan-syaitan hak kelas hak jawatan tinggi dia hak debek-debek baru nak belajar tu baru kan, tertewah dah kita, tertewah dah ni hak bisikan syaitan halus tu, tak usah kata hak syaitan besar kan. Dan yang ketiga, pandangan ulama, iaitu dia seumpama yang Nabi sebut sufidati syayatin, kata ulama yang pandangan yang ketiga, dengan majaz seakan-akan dia dibelenggu, dia bebas tapi dia tidak boleh mengganggu. Seseorang yang benar-benar puasa dengan makna yang hakiki, bukan kata puasa tidak makan tidak minum, tetapi dia puasa dengan anggota dia, hati dia sentiasa ingat pada Tuhan, tak ada ruai-ruai lalai dan reka daripada mengingati Allah SWT. Itu satu kemuliaan Ramadan. Kemuliaan yang kedua, Nabi sambung wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Artinya dengan hadis ini ulama kata bulan Ramadan sepanjang, selain daripada bulan Ramadan, bulan-bulan lain itu terbaliklah, pintu syurga ditutup, pintu neraka dibuka. Wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Istimewanya awal Ramadan lagi, dan sepanjang bulan Ramadan itu Nabi bersabda, sepanjang bulan Ramadan itu dibuka pintu futihat abwabul jannah, yang sebelumnya pintu syurga ditutup, pintu neraka dibuka, kan. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka yang sebelumnya dia terbuka, dengan kedatangan Ramadan tertutup. Wa nada munadin, dan ada penyeru pada malam pertama tu, kita tak dengar tu satu hal, kan. Tapi Nabi bersabda, kan, di awal Ramadan itu malam Ahad lagi, menyeru satu seruan malaikat lah, cuma kita tak dengar, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang berazam untuk melakukan kebajikan, bermulalah perjuangan untuk melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Wa ya baghiya syarr, dan mana-mana yang berazam ataupun mana-mana yang bercita-cita melakukan kejahatan itu, aksir, berhentilah, tangguh dulu. Bukan kata tangguh, artinya tahan dulu, ataupun tahu apa nama ni, kemahuan itu, keinginan itu, kan, untuk mencari redha Allah SWT. Walillahi utaqa minan nar. Nabi bersabda ni, dan ketahuilah bagi Allah itu setiap malam, wa dzalika fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan itu Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka, pembebasan utaqa, kan, al-itqu minan nar, kan. Mana sabahlah kalau dalam solat tarawih tu, kan, maka tu imam setiap kali kalau 8 rakaat pun 2 kali doa, kan. Rakaat lepas 4 rakaat doa, kan. Ni 2 kali apa ni, dua salat, kan. 2 rakaat 4 rakaat doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu an, kan. Jadi mohonlah pengampunan Allah pada tiap-tiap malam dengan sungguh-sungguh hati. Baik, berdasarkan hadis ini sedikit perkongsian sebelum kita akhiri dengan sunnah Nabi mengajar, memberi panduan kita dalam mengisi hari-hari Ramadan. Sedikit perkongsian. Di sana Nabi sebut wa futihat abwabul jannah, terbuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Syurga lebih besar daripada neraka, kan.
Kalau boleh diingat lagi baik lah. Tak ingat pun tak apa, tak berdosa kan. Cuma ulama menyebut menyenarai ke pintu-pintu syurga, abwabul jannah, berdasarkan ditemui dalam keterangan hadis-hadis, dia ada 8. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini kita cuba menggagahkan diri, sebab kita lawan dengan nafsu kan. Syaitan tak ada dah kan. Kalau kita mudiu tarbiyah Ramadan, ya Allah Ta'ala wajibkan kita puasa dan dicontohkan oleh baginda Nabi kan. Dari segi latihan madrasah Ramadan tu, kalau kita buat sungguh-sungguh kan, berjaya lah 30 hari tu kan. Dan kekal lah dia 30 hari berikut. Boleh tu jangan dicemari lah 30 hari yang kita latih dengan kebajikan tadi kan. Kebajikan yang pertama ataupun dia panggil babul jannah yang pertama daripada 8 pintu, samaniyah abwab, dia ada 8 pintu. Babu yang pertama babus salah. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Tentu kena gagah, cubalah, sebab kita berdepan dengan nafsu ya kan? Berdepan dengan nafsu ya kan? Sebab suasana tu kan, suasana memang lain lah kan, penuh berjemaah di bulan Ramadan kan, zuhur asar berapa kan, maghrib isyak, subuh berapa sekali. Jadi suasana itu merangsai kita. Kalau sekali juga memang ni nak kata jahanam, tidak jahanam lah. Memang tidak terkesan dalam suasana tu. Orang berjemaah apa dia duduk sore lengok-lengok, ni memang dia syaitan dah lah tu. Memang gunakan syaitan, walaupun dia bukan syaitan jin, syaitan rupa manusia lah kan. Memang syaitan lah tu. Memang syaitan ni tak kanggu dia jadi petugas-petugas syaitan lah kan. Alhamdulillah. Jadi pertama tu kena hidupkan dalam seharian sepanjang Ramadan itu dengan mencintai solat. Nabi sebut faman kana min ahli solat, seseorang yang atas dunia ini dia mencintai semaya, sikit-sikit semaya. Tentu carilah, rebutlah peluang itu sikit-sikit semaya fardu. Waktu tentunya semaya fardu secara berjemaah di awal-awal waktu. Kita siapkan diri. Kalau subuh gelanti dah kita sahur. Sahur mungkin kita gagahi pergi ke masjid, solat subuh berjemaah, dijanjikan dengan pahala walaupun kita tidak mengisi sepanjang malam itu dengan ibadat, dengan bangun malam dengan solat sudah dicatat kan? Dengan kita sungguh dalam solat subuh berjemaah kemudian malam itu sebelum pergi ke masjid selepas sahur, baik itu kena awal sikit. Dia termasuk dalam fadilat kita sebut dah minggu lepas, walaupun kita sudah dengan setengah jam ke sejam dapat lagi fadilat kan? Nabi sebut tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kita akan sebut sunnah Nabi, walaupun kita sebut dah minggu lepas kan, Nabi suruh bersahur kan? Kerana sahur tu ada berkat. Berkat artinya membantu, ada segi berkat manfaat dunia dan manfaat akhirat. Manfaat dunia itu membantu untuk kita puasa dan manfaat akhirat dengan niat kita mencontohi baginda Nabi SAW, walaupun tidak wajib, maka kebaikan akhirat dengan kita bangun sahur berbanding orang tidak bangun sahur ada nilai tambah pada pahala maka takhir sahur itu Nabi suruh bersahur walaupun bijur'atil ma'. Riwayat lain tasaharu walau bijur'atil ma'. Bangun sahur dari sebelum bangun sahur, khususnya pada bulan Ramadan ni, ambil sedikit makan kau minum ke, walaupun dengan bijur'atil ma', walaupun dengan setengah air kan, ambil berkat situ. Berkat situ adalah kebaikan untuk gagah kita dalam sepanjang hari, siang hari Ramadan itu dengan puasa, dan berkat akhirat itu ialah dijamin untuk kita dapat pahala lah kalau keikhlasan sungguh gitu, dengan niat mencontohi ataupun dengan niat untuk mematuhi hak Nabi sunnahkan kepada kita walaupun tidak wajib lah sebagai pahala tambahan. Jadi tidaklah menafikan kan, walaupun kita awal sikit sudah habis selesai kita sahur tu, walaupun 20 minit sebelum masuk waktu subuh ataupun setengah jam. Sebab sunnah Nabi ditemui dalam hadis-hadis, Nabi sudah sebelum masuknya waktu subuh itu sekira mana boleh baca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu dalam 3 lah ni muka surat. Kalau selah tu dengan 6 minit dari 18 minit gitulah gitu.
Maknanya mencontoh kayak kita, bukan sahur tu saja, bukan pakai bangun sahur tu untuk makan sahur, tetapi kan, itu adalah sampingnya ya kan, sampingnya, tetapi motif utama, matlamat utama ialah ada masa lagi kita istighfar. Sebab Allah Ta'ala puji kan hamba-hamba ni yang beriman, wabil asarhum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang beriman itu yang waktu sahur ialah mereka itu beristighfar, yastaghfirun. Jadi kesempatan bulan Ramadan kita bangun sahur, kalau hari-hari lain itu payah kan. Tapi oleh Ramadan ni kita kerana puasa esok tu kena nak makan sahur, maka ambillah peluang tuan-tuan isi sebelum ke subuh, sebelum solat ke masjid ke subuh tu, ambil wudu, bersuci kan, bersihkan diri, mandi lebih kurang, apa gosok gigi semua, tikar sejadah, semaya taubat kan. Walaupun kita tarawih dah witir malam tu kan, kita semaya dengan taubat, semaya taubat ke semaya hajat ke kan, boleh witir sebab kita buat witir dah kan, kita buat witir dengan gabung dengan solat tarawih, lapan dengan witir 3, la witron, tidak boleh berlaku 2 witir fi lailatin, dalam satu malam kan. Tapi kalau kita nak bangun pula nak tahajud ke, sebab kita tidur dah, tahajudlah 2 rakaat 4 rakaat ke, solat tahajud, solat taubat kan, solat tarawih kalau menggagahkan kita solat tarawih gitu betul maka pintu yang pertama ialah pintu babus solah. Faman kana min ahli solah du'iya min babis solah. Seseorang yang semasa atas dunia ni dia orang yang terkenal dengan tercinta kepada semaya fardunya 5 waktu, di awal waktu, solat kapit fardu sebelum dan selepas, dia panggil solat semaya rawatib, dan sembahyang sunat yang lain, solat duhanya, solat tahajudnya, solat tarawihnya, solat tasbihnya kan. Jadi kalau tuan-tuan menjadikan diri tuan-tuan itu mudah kan, melaksanakan solat-solat wajib dan sunat, maka termasuk dalam senaran ni. Tapi kalau lihat semaya 5 waktu ya, semaya sunat ke laut, ke tahun mana tarawih pun buat 8, kita buat 4, kalau ada 4 kita buat 2 ke apa, buat 2 buat 20 tu lah, memang tak dulu lagi lah bunyi 20, mesti buat 20 dan dulu lagunya okay. Jadi tu satu senaran, ada satu mimpi kan ini kan, kita cari 7 pintu lain lah. Dia pintu babus solah ini, orang yang istimewa dia atas dunia ini ialah orang yang hidup dengan semaya. Ada masalah semaya hajat, masalah apa nama ni, semaya taubat tiap-tiap malam, semaya tasbih kan? Semaya tasbih, semaya tasbih tu setengah ulama mensahihkan hadis tu kan? Kalau boleh tu solat tarawih tu tarawih, selesai tarawih tu sebelum tidur buatlah tasbih. Kita buat malam raya kan, jadi dah daripada setahun sekali, 2 tahun sekali malam raya puasa, malam raya haji tu kalau buat kan. Cuba tuan-tuan gagah ke Ramadan pada tahun ini, aku nak solat tarawih tu, solat tarawih tidak akan tercicir, tidak akan memoting, buat solat tasbih tuan-tuan. Jaminan 10 kali ke ampun ni, dosa kecil, dosa besar, dosa apa lagi, dosa tersembunyi, dosa nyata, dosa tak ingat ada hadis Nabi janji kepada pocik dia tu, Sayyidina Abbas kan, kan disenaraikan 10 jaminan puasa tu, puasa yang disengajakan ataupun puasa yang tidak disengajakan kan, besar tu kan. Jadi menasabah malam-malam Ramadan tu, tiap-tiap malam kan, mutaqaq minan nar tu, Allah membebaskan hamba daripada api neraka, maka carilah pembebasan daripada api neraka itu dengan sedikit sembahyang tasbih kan, dengan jaminan bahawa dosa-dosa kita diampunkan lah. Tak payah tu tasbih kan. 15 sebelum Fatihah saja aku sembahyang tasbih amal lah. Saja aku sembahyang tasbih 2 rakaat ke 4 rakaat kan. Saja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat sunat kerana Allah Taala. Doa iftitah sebelum Fatihah itu 15 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau pendek. Panjang wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi panjang tu cukup dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 15 kali gitulah. 15 kali qiyam sebelum Fatihah selepas kita baca doa iftitah. Lepas tu selepas Fatihah surah sebelum rakaat 10. 15 10 25. Lepas tu rakaat 10 kan 35 iktidal kan sami Allahu liman hamdah rabbana wa lakal subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 45 kan sujud pertama kan sujud pertama 55 kan lepas tu duduk antara 2 sujud rabbil fil kan lepas tu baca apa ni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sujud yang kedua
10 15 25 tu patut qiyam ya. 25 tu itu 15 sebelum baca Fatihah, lepas kita doa iftitah 15, kemudian kita baca subhanallah lepas iftitah kan, subhanallah alhamdulillah 15 kali hitung, kemudian baca Fatihah surah, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. 15 campur 10 25 pada qiyam tu 25. Ala-ala itu 10 kan. 25 35, 45, 55, 65, 75, tidak tu. Ataupun duduk antara duduk istirahat, duduk apa panggil? Duduk sebelum kita bangkit tu, kemudian bangkit tu tak payah baca lah. Kan? Jadi 75 setiap rakaat, 75 kali 4 300. Kan? 150 kali 2 150 300. Tasbih tu Pak. Rakaat kedua pun sama, terus bangkit daripada untuk rakaat yang kedua subhanallah terus lah sebelum baca Fatihah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim 15 kali hitung. Kemudian Fatihah surah 10 kali, 15 10 25 35 rakaat, 45 i'tidal, 55 sujud, duduk antara sujud 65 75 tahiyat apa tasbih apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pula untuk rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga, yang keempat, usolli solat tarawih, usolli solat tasbih rakaatain kan, lillahi taala saja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat sunat kerana Allah taala. Iftitah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 15 kali, Fatihah kemudian subhanallah alhamdulillah 10 kali. Tadi Tuan-tuan cuba buatlah, gagahi buat untuk kita termasuk dalam orang yang cinta dengan semaya. Kalau boleh semaya tasbih tiap-tiap malam tu memang semaya-semaya lain tu hujung jari ya. Betul kan? Lama tu dia boleh buat ya. Nak lagi tu cari pula sembahyang tarawih pada ni tu 20 kak. Biarlah kan, tak apa tahu pun kata orang apa aku nak cari 20 tahun ni. Tapi kena buka puasa sikit lah tu kan. Kalau 40-50 air 40-50 jak nasi 40 pinggir memang nak saja sampai ketika daripada luyu mata aku berpeleping baik lagi dulu lagi gitu. Minimal ke buka puasa tadi. Kalau nak cari 20 kak tadi, tu cubalah dalam hayat kita ni tak penuh buat 20 aja nak buat 20 cari. Ada masih buat alternatif kan. Biarlah macam kita tak buat apa. Lepas tu kita lagi tak apa, saya nak buat 20 juga kan. Begitu. So, untuk mendapatkan ahlus solah ni kan, layaklah dia kalau lapar dengan 20 dia cari lapar, kecuali lapar tu panjang daripada 20 memang pahala besar daripada lapar lah. Dengan 20 tu cepat, lapar tu lama tapi tak ada mesti antara lapar dengan 50 lama 20 tempat kita, kecuali Mesir tu dia buat lapar tapi lama. Mesir kan lapar ya, Masjid Amrul As kan lama lapar tapi sesolah lama artinya lebih lagi pada 20, cuma dia kira tu lama lah sebab dia habis ke apa nama ni baca dalam rakaat pertama tu panjang nak habis ke 1 juzuk semalam sujud salam kan. Artinya 1 bunga setiap rakaat tu kan, dia 8 bunga 1 juzuk ni kan. Jadi ni pabi walaupun 8 ka padai lah kan. So